Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, video ini cikgu akan menerangkan tentang bagaimana nak menukarkan nombor perpuluhan ataupun nombor asas 10 kepada nombor asas 2 ataupun nombor perduaan. Okey. Okey, ada dua kaedah yang akan digunakan, iaitu kaedah yang pertama ialah kaedah bahagi dua dan gunakan baki. Yang kedua ialah kaedah ambil daripada baki. Okey, jadi awak kena faham. Yang pertama nak mudahlah nak ingat, kalau kita nak tukarkan daripada asas 2 kepada asas 10, kita akan gunakan jadual yang kita kena darab dan kita kena tambah. Okey, tapi kalau kita nak tukarkan daripada asas 10 kepada asas 2, kaedah tu akan melibatkan proses bahagi dan tolak. Okey, kita tengok kaedah ni satu persatu. Okey, kaedah yang pertama ialah kaedah bahagi 2 dan gunakan baki. Okey, kita kena bahagikan 2 dan kita gunakan baki dia sebagai jawapan nanti. Ini ialah prosesnya. Okey, kamu boleh salin dalam buku nota. Nombor perpuluhan perlu dibahagikan 2. Catatkan hasil bahagi dan bakinya. Okey, lepas tu hasil bahagi yang pertama dibahagikan dengan 2. Catat hasil bahagi dan baki. Ini akan diulang sehingga tak ada lagi nombor yang boleh dibahagikan. Okey, dan akhir sekali nombor perduaan dia ialah kita bacakan baki tu daripada bawah ke atas. Okey, alamak termis pula dekat sini tak secara menaik dari bawah ke atas termis. Okey, kita tengok contoh lebih clear supaya lebih faham. Okey, contohnya dalam soalan ni dia minta kita tukarkan nombor perpuluhan 84 kepada nombor perduaan dengan menggunakan kaedah bahagi 2 dan gunakan bakinya. Okey, jadi nombornya ialah 84. Mula-mula kita kena buat jadual. Okey, jadual yang ada, langkah ni letaklah supaya lebih jelas, tapi kalau tak ada langkah ni pun tak ada masalah. Okey, lepas tu yang penting kena ada kolom ini. Okey, kat sini kita akan masukkan nombor perpuluhan serta nombor ulangan. Kita akan masukkan hasil bahagi dia, nanti kita akan ulang-ulang bahagi 2 sampailah tak dapat jawapan dekat bahagian ni, yang kolom kedua ni. Okey, kolom ni ialah kolom hasil bahagi 2. Berapa jawapan dia kalau nombor perpuluhan ini dibahagikan dengan 2. Kolom yang terakhir ialah kolom baki. Kolom baki juga penting sebab jawapan dia nanti kita ambil daripada kolom baki. Kita baca daripada bawah ke atas. Okey, hasil bahagi ni kita akan ulang sehingga dapat nilai kosong di sini. Ingat Okey, kita tengok contoh. Contoh pula ni lah contohnya. Okey, 84 kita bahagikan dengan 2. Okey, berapa 84 bahagi 2? 84 bahagi 2 ialah 2 kali 4 8. 2 kali 2 4. Jadi dapat 42. Ada baki tak? Tak ada, sini kosong. Jadi masukkan baki dia kosong di kotak ini. Lepas tu kita bahagikan pula. Kita pergikan 42 ni kita masukkan dekat laju seterusnya. Nampak ni? 42 ni masuk dekat sini. Okey, 42 bahagi 2. Okey, sifar 2 senang kan? 2 kali 2 4, 2 kali 1 2. Jadi jawapannya 21. Tak ada baki juga. Macam mana kalau ada baki? Okey, contohnya yang 21 ni. 21 kita turunkan dia. Okey, 21 bahagi 2 ialah 10. Ada baki 1. Okey, baki dia mesti kalau tak 1 kosong je. Tak boleh baki 2, tak boleh baki 3, tak boleh baki 4. Salah kira lah tu namanya. Okey, jadi ada baki 1, kita tuliskan baki dia 1 di sini. Okey, nombor 10 kita turunkan lagi. 10 bagi 2 5, tak ada baki kosong. 5 bahagi 2 ialah 2, ada baki 1. 5 bahagi 2 2. 5 bahagi 2 ialah 2. 2 kali 2 tu lah 4. 1. Okey.
5 bahagi 2 dapat 2 baki 1. Okey. Jadi turunkan 2 bahagi 2 ialah 1, tak ada baki. 1 bahagi 2, 1 bahagi 2 tak boleh. Jadi kosong, baki 1. Okey. Kita tengok contoh seterusnya. Okey. Okey, lupa tadi. Jawapan dia jadinya, mana cikgu nak tulis dah penuh ni. Okey, jadi jawapan dia 84 asas 10 ialah, baca daripada bawah, 10 10 10 asas 2. Alamak, tak muat lah gini. 10101010 asas 2. Okey, ini jawapan dia. Okey, kita cuba soalan lain. Alamak, ni pakai pen purple ni, nanti kamu tak nampak ni. Kita tukarlah color kuning sekejap je. Okey, tukarkan nombor 35. Okey, senang je, kita kena bahagikan 2. Okey, mula-mula 35 bahagi 2. Berapa 35 bahagi 2? Kita buat kat sini lah. 35 bahagi 2 ialah 17. Okey, baki 1. Jadi jawapan dekat sini 17 baki 1. Okey, bawa turun 17. 17 bahagi 2 ialah 8. Betul tak? 17 bahagi 2 ialah 8. Okey, 8 kali 2 16. Jadi baki 1. Sini ialah berapa jawapan? Sini ialah berapa baki? Turun 8. 8 bagi 2 ialah 4 baki 0. Kan? 4 kali 2 8 kan tak ada baki. Turun 4. Ni 4 ni kita turun ke sini. 4 bagi 2 ialah 2. 2 kali 2 4 baki 0. Okey. Kalau tak nampak, 4 bahagi 2. 2 kali 2 ialah 4. Jadi jawapan dia 2. Baki dia 0. Okey, masukkan. Okey, yang kelima 2. 2 bahagi 2 ialah 1. 1 tak ada baki. Okey, yang terakhir 1. 1 tak boleh bahagi 2. 1 bahagi 2 mana boleh. Dapat kosong kan? Kena tolak balik kosong, dapat 1. Jadi hasil bahagi dia ialah 0. Bakinya ialah 1. Okey, apa dia jawapan dia? Kita kena baca dari bawah ke atas. Sorry lah. Anak panah macam ular. Okey, tak tegak, bawa dari atas, ke bawah ke atas. Jadi 35 asas 10 sama dengan 100011 asas 2. Tulis subscript macam ni, 2 kecil di bawah, menandakan yang ia ialah nombor asas 2. Okey, senang kan? Kita tengok pula contoh yang kedua. Bukan contoh kedua, contoh menggunakan kaedah kedua, iaitu kaedah ambil daripada baki. Okey, step dia kalau baca je memang susah, tapi kena juga baca. Okey, mula-mula kita kena bandingkan nilai nombor perpuluhan dengan nilai tempat. Apa nilai tempat? Alamak, tak cantik lah kotak cikgu. Okey, tak tegak. Ini ialah nilai tempat. Ingat lagi kita belajar yang tajuk sebelum ni. Nilai tempat bagi nombor perduaan. Sini ialah 1. Sini ialah 2. 4, 8, 16, 32, 64 dan seterusnya. Ini ialah nilai tempat. Kita akan bandingkan nilai tempat ni dengan nombor perpuluhan. Soalan tu nanti. Okey. Jika nilai tempat lebih kecil, kalau nilai tempat ni 64 ni lebih kecil daripada nombor perpuluhan, kita akan tandakan 1 dalam kotak ni. Tulis 1. Okey, kalau dia lebih kecil ni, lebih kecil. Okey, yang nombor perduaan ni 64 ni lebih kecil daripada soalan, kita akan tulis 1. Okey, lepas tu kita akan tolakkan dan catatkan beza ni, maksudnya kita tolakkan. Okey, tolakkan nombor perpuluhan dengan nombor nilai tempat ini. Okey, ulang sehingga proses ni habis. Sampai kotak yang terakhir ni. Okey, nanti jawapan dia kita akan baca dalam kotak ni.
kotak nilai tempat ni. Kat sini berapa? 1,0,1,0,1 contohnya. Okey. Jadi kita tengok contoh supaya lebih clear. Okey, contoh kaedah ambil daripada baki. Okey, ini pakai ni dah pula. Kita pakai warna purple. Okey. Tuliskan nombor perpuluhan 84. Sama kan macam soalan tadi, cuma kaedah kita guna kaedah ambil baki. Okey. Mula-mula kita kena buat jadual nilai tempat. 1, 2, 4, 8, 16, 30, 64. Kalau ada lagi, tulis lagi. Macam mana nak tahu berapa? Kita tengok nilai dekat sini. Nilai ni 84 kan? Jangan sampai berlebihan. Kalau lepas 64 ni patutnya 128. 128 ni dah lebih daripada 84. Jadi tak payah. Okey. Okey, tak boleh lebih sampai 64 je. Okey, kalau dia dekat sini soalan dia minta 130, baru kita tambah kotak satu lagi. Okey. Okey. Jadi seterusnya kita bandingkan nilai tempat dengan nombor soalan ni, nombor perpuluhan ni. Boleh tak 64? Boleh tak 84? Boleh tak 84 tolak dengan 64? Boleh. Sebab boleh, kita tulis 1 dekat sini. Okey, jadi berapa 84 tolak 64? 20. Baki ni kita akan bawa. Okey, dah tulis 1. Okey, boleh tak 20 tolak 32? Tak boleh. Jadi kita tulis kosong dekat sini. Okey. Jadi 20 kita akan bawa pergi seterusnya. Boleh tak 20 tolak dengan 16? Okey. 20 tolak 16 boleh. 20 tolak 16 dapat 4. Jadi sebab boleh kita tulis 1. Baki dia kita akan bawa. Okey, kita tengok step seterusnya. Okey, betul tak? Okey, kat sini tadi 64, 1 kan ada baki 20. Boleh tak 20 tolak 32? Tak boleh, dia tulis kosong. Boleh tak 20 tolak dengan 16? Okey, boleh. Jawapan dia 4. Okey, awak tak perlulah buat jadual ni sampai berapa kali. Buat jadual tu sekali je. Ini cikgu nak tunjukkan langkah dia satu per satu supaya kamu faham. Okey, awak buat satu jadual lah cukup dah. Okey. Okey, seterusnya 4 kan baki dia. Boleh tak 4 tolak 8? Kat sini boleh tak 4 tolak 8? Tak boleh. Dia tulis kosong. Boleh tak 4 tolak 4? 4 tolak 4 dapat kosong. Boleh kan? 4 tolak 4 ialah boleh. Jadi tulis 1. Jawapan dia kosong. Boleh tak kosong tolak 2? Okey, boleh tak kosong tolak 2? Tak boleh tulis kosong. Boleh ke kosong tolak 1? Tak boleh. Dah habis kotak kan? Kena buat sampai habis kotak. Okey, kita bacakan nombor daripada kiri ke kanan. Jadi jawapan dia ialah 84 sama dengan 10 10 10 10 asas 2. Senang aja. Macam susah tapi sebenarnya senang. Okey, kita boleh cuba sekejap kita cuba satu soalan. Sekejap Okey, kita cuba satu soalan. Tukarkan berapa? 120. Tukar penjap. Boncet bangun. Kenapa dia hilang? Kita tukar ini sekejap. Warna dia tak merangsang kan. Okey, kita nak tukarkan guna kaedah ambil daripada baki. Okey, nak tukarkan nombor.
100 tadi 130 130 asas 10 kepada asas 2 ataupun kepada nombor perduaan. Okey, macam mana mula-mula kita kena buat jadual. Okey. Okey, 130. Kita kena buat sampai nombor tu tak melebihi 130 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, boleh lagi 128. Lepas ni ialah 256, tak payah sebab dah lebih daripada 130. Okey, jadi sampai 128. Selesai? Okey, kita buat satu persatu. 130 tolak 128 ialah 2. Okey, betul? Jadi dekat sini kita tulis 1 sebab dia boleh ditolakkan. Okey, 130 boleh tolak dengan 128. Jadi kita tulis 1, bakinya ialah 2. Okey, boleh ke 2 tolak 64? Tak boleh. Jadi tulis kosong. Boleh ke 2 tolak 32? Tak boleh. Tulis kosong. Boleh ke 2 tolak 16? Tak boleh. Tulis kosong. Ini senang lah. Boleh ke 2 tolak 8? Tak boleh. Jadi tulis kosong. Boleh ke 2 tolak 4? Tak boleh. Jadi tulis kosong. Okey. Boleh ke 2 tolak 2? 2 tolak 2 kosong Boleh ke 2 tolak 2? Boleh. Tulis 1. Tapi baki dia dah kosong. Okey, kita bawa kosong ke sebelah. Boleh ke kosong tolak 1? Tak boleh. Jadi tulis kat sini ialah kosong. Sebab dia tak boleh. Kat sini dia boleh, kita tulis dia 1. Jadi jawapan dia ialah 130. Asas 10 ialah, tulis daripada kiri ke kanan. 1 0 0 0 0 1 0 asas 2. Okey. Itulah jawapan dia. Okey. Okey, soalan ini. Okey. Cuba fikir macam mana semakkan jawapan boleh dibuat. Macam mana kita nak semak ini? 130 asas 10 ialah 1 0 0 0 0 0 1 0. Macam mana? Betul ke? Mana tadi? 1 0. Lupa cikgu. Lupa. Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 130 1, 2, 3, 4, 5. Betul ke ini ialah 130 asas 10? Macam mana nak tahu? Okey. Tadi cikgu dah cakap kalau kita nak tukarkan daripada nombor asas 2 kepada asas 10, kecil nak jadi besar. Kecil nak jadi besar, kita kena darab, kita kena tambah. Kalau besar nak jadi kecil, besar nak jadi kecil, kita kena bahagi dan kena tolak. Jadi kalau asas 10 kepada asas 2, kita kena bahagi dan tolak. Okey, jadi macam mana nak cek? Kita gunalah kaedah yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu kita buat jadual. Nak buat semakan ni, buat jadual. Berapa nilai tempat 2? 1, 2, 4, 8, 16, 32. Berapa lagi? 64, 128. Masukkan nombor dia 1 0 0 0 0 1 0. Selebih cikgu daripada sini salah cikgu salah masuk. Okey, kita pergi escape balik semula. Dia semak balik nanti dek, kejap dek. Okey. Alamak, kejap sorry ada tersilap sikit tadi, tapi cikgu teruskan. Kejap Okey, tadi kita nak buat macam mana nak tukar, nak semak. Betul ke 1 0 1 2 3 4 5 asas 2? Betul ke dia 130 asas 10?
Okey, jadi kita buat kotak. Okey, sini ialah 1. Kita buat nilai tempat 2. 1, 2, 4, 8, 16. Okey, ada berapa digit ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita kena buat berapa kotak? 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 64, 128. Okey. Masukkan berapa digit dia? 1, 0, 0, 0, 1, 0. Kena darabkan 128. Ini 0. Ni 0. Ni 0. Ni 0. Ni 0. Ini 0. Ini 0. Ini 1 kali 2, 2. Tengok. Silapan berlaku di sini. Kecuaian berlaku di sini. Lepas tu nak tahu berapa nomornya, kita kena tambahkan 128 campur 0 campur 0 campur 0 campur 0 campur 0 campur 2 campur 0 sama dengan 130. Jadi terbuktilah jawapan dia. Okey. Itulah cara kita nak buat semakan. Okey. Sama je. Jadi hari ni kamu kena cuba buat soalan aktiviti berfikir 2.4 muka surat 28. Okey. Tak perlu hantar. Buat dulu, nanti cikgu bagi video untuk semakkan. Kalau tak faham boleh tanya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencuba.